فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kali mana sama-sama kita menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini dan kita telah selesai menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita bolehlah sambung pula kita yang telah lalu. Baik. Lepas raya itu saya dah kuliah sekali kan. Lepas raya itu, lepas Ramadan itu saya dah kuliah sekali kan. Ini kedua. Okey, baik. Jadi sebagaimana biasa pengajian kita ialah pengajian yang berkisar tentang satu buku yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Walaupun buku ini buku karangan beliau, tapi beliau hanya dipanggil menukilkan hadis-hadis yang telah sedia ada dalam buku-buku hadis sebenarnya. Dan beliau tidak menguraikan, melainkan hanya sedikit sahaja daripada samalah juga dengan beberapa buku yang lain yang ditulis oleh Imam Nawawi, termasuk Riyadhus Shalihin pun sama. Dalam satu bab Imam Nawawi hanya bawa mari hadis saja dan beliau tidak menguraikan. Ulama lain yang uraikan hadis. Sementara pula sebab hadis ini sebenarnya hadis yang ringkas, lagi pula jelas makna. Dan begitulah perihal sebahagian besar daripada hadis Nabi SAW. Bahkan Quran pun. Sebab itu sebagian ulama berpendapat Quran ini tidak ditafsirkan oleh Nabi 100%. Hanya sebahagian daripada, sebahagian lagi ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab Quran itu tuan dengan hadis Nabi SAW disebut afsahul kalam, kata-kata yang paling fasih, yang paling jelas. Maka adalah setengah-setengah perkataan yang perlu diuraikan maknanya, kerana dia termasuk dalam bab gharibul alfaz, lafaz yang gharib. Gharib ni makna orang Arab sendiri pun tak tahu. Ataupun lafaz itu bercanggah antara satu dengan yang lain, maka memerlukan ulama kepada menguraikan. Namun secara asasnya setiap ayat Quran dan juga setiap hadis Nabi boleh dipahami secara zahir. Cuma kalau nak urai lebih lagi tu kena ulama urai lah. Adapun secara umumnya, macam kita baca terjemahan Quran lah. Contoh baca terjemah Al-Fatihah umpamanya. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tengok terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Secara umumnya tuan-tuan dah faham, oh Tuhan aku ni pemurah, Tuhan aku ni pengasihan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tak faham? Faham dah kan? Cuma kalau nak makna yang detail, baru kena belajar tafsir. Apa makna alhamdulillah? Cara bahasanya, cara syarahnya. Apa makna Allah? Cara bahasanya, cara syarahnya. Baru nak kena belajar tafsir. Adapun nak memahami secara ringkas, tak perlu rujuk tafsir, tuan-tuan dah faham. Bahkan orang Arab dulu tuan-tuan sebut Allah, dia dah faham Allah ni Tuhan. Bapa Nabi nama Abdullah, dan selain daripada bapa Nabi ada ramai yang nama Abdullah. Bahkan Abi Talib, bapa saudara Nabi yang dikatakan mati, tak mati sebagai Muslim pun, masa dia bina Khadijah bintu Khuwailid isteri Nabi pun, dia sebut dulu Alhamdulillah dalam satu riwayat. Walaupun kemahaman orang Arab jahiliah tak sama lah Alhamdulillah itu, tapi perkataan itu sudah sedia ada di sisi mereka. Cuma mungkin faham secara sempurnanya mungkin tak sama lah dengan Islamnya. Betul, tapi perkataan tu dah ada di sisi Arab jahiliah. Kenapa? Jadi perkataannya, amalannya, sebahagian kadang-kadang tu dah ada. Jadi syarah yang datang bersama Rasulullah, sebahagiannya dia tolak amalan jahiliah, tapi sebahagiannya dia diterima. Umpama orang Arab jahiliah tuan-tuan, dia menghubungkan silaturahim sesama mereka, tapi terlebih sangat pula asabiyah. Oh, dia jaga kaum dia jaga kabilah dia. Islam iktiraf, kita kena berbuat baik sesama kaum, sesama anak beranak. Maka Allah Ta'ala pun kata, Allah Ta'ala kata, wa ma anfaqtum min
min khairin falil walidain walil aqrabin. Kalau kau nak bagi sedekah, nak bagi infak, dulukan bapa dan ibu, dulukan ahli keluargamu yang rapat-rapat. Quran pun iktiraf, orang Arab dulu pun memang dia buat baik pada keluarga, tapi lebih sangat pula. Jadi sebagainya Islam iktiraf. Sebagainya tidak, amalan yang berunsur syirik. Kan? Diorang buat haji dalam keadaan bergogel lah, itu tak boleh dah. Haji dah ada. Kerana sebagai daripada ajaran Nabi Musa AS terbawa-bawa sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita dia iktiraf. Nikah untuk kahwin, orang Arab pun kahwin. Orang Arab pun dia ada kahwin, ada nikah. Nikah ni bukan Islam yang buat main nikah. Sebelum Islam dah ada nikah. Cuma mereka ada 3-4 jenis pernikahan. Ada pernikahan yang okey, ada pernikahan yang tak okey. Sebab tu Nabi kata ini kharajtu min nikah dan ukhraj min sifah. Nabi kata aku keluar dari pernikahan yang sahih. Mak bapak Nabi itu bernikah secara sahih. Aku tak keluar daripada pernikahan yang batil, daripada zina umpama. Sebab orang Arab ada dia nikah tapi nikah tak sahih. Ada 4 jenis pernikahan orang Arab dipanggil manakihul jahiliyah. Ada disebut dalam buku fiqh. Tak apalah nak cerita begitulah keadaan. Sebagainya Islam iktiraf, pertama yang tersabit dan kemanusiaan, buat baik secara manusia, kan? Baik. Jadi nak cerita begitulah ya. Hadis ni tuan-tuan boleh baca sendiri, tuan-tuan kena menghabisilah sekurang-kurangnya. Hadis ni walaupun kita tak sempat nak menghabisi kesemuanya. Sebab tujuan kita belajar ni bukan nak khatam kitab. Kita nak memahami satu hadis pada satu hadis dengan konsep dan juga ajaran Islam serta syariatnya yang betul, yang berkait mengait kita satu dengan yang lain. Dan mungkin saya tak sempatlah tuan-tuan nak menghabisi. Mungkin lagi setahun 2 tahun saya pindah dan seumpamanya. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya kira di masjid ni pun ada buku hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan baca. Walaupun tuan-tuan tak hafal pun, tapi sekurang-kurangnya ajaran yang ada dalam kitab ini bergunalah untuk kita bawa. Sebagainya mungkin kita boleh amalkan. Sebagian kalau kita tak mampu ataupun dia bersabit dengan akidah yang mana mungkin kita tak boleh amal secara zahir, dia satu kepercayaan yang duduk dalam hati kita. Yang penting iman kita tambahlah. Dan dia jadi khazanah di dada-dada kita, insya-Allah taala. Dan dulu saya sebut pada tuan-tuan, ilmu ni sebenarnya bukan sekadar ilmu lah. Ilmu ni kata Imam Ibn Arabi dalam At-Tarajum, dia kata al-ilmu afdal amalin abdal. Ilmu ni adalah seafdal-afdal amalan tubuh badan manusia. Ilmu ni bukan sekadar ilmu. Dia adalah satu bentuk amalan. Dia duduk dalam dada kita, insya-Allah. Tapi kalau boleh hafal lagi baguslah. Baik. Jadi kita masih berkisah pada hadis yang kedua, disebut hadis maratibuddin. Saya dah sebut pada tuan-tuan apa makna maratib. Maratib ini martabat lah. Orang Melayu kata martabat, orang Arab pun kata martabat. Sebab itu orang Melayu dan bangsa Melayu ni dia panggil suatu bangsa yang very flexible. Kita ni banyak menyerap bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa sajalah yang kita serap, lain pada bahasa pun kita serap. Budaya yang duduk kat luar pun kita serap masuk dalam budaya kita. Sebagian pengamalan agama lain pun kita serap masuk juga. Sepatutnya Islam, kan, sepatutnya amalan kita disesuaikan dengan Islam. Ini Islam disesuaikan dengan amalan kita. Sebagai daripada amalan kita tradisi. Dan ini tidak ada nilai syarak walau sedikit pun. Cuma kita sesuaikan. Jadi syarak lah, nampaklah syaraknya. Contoh saya bagi macam bersanding pun. Bersanding, kan? Kalau nak ikut dari sudut fiqh, mempamerkan pengantin kepada orang ramai itu tuan-tuan tak boleh. Tapi saya tak pastilah kenapa dia ada harus Allah Ta'ala. Nampak? Mempamerkan perempuan kepada orang ramai itu satu bentuk yang haram sebenarnya. Lepas tu saya tak setuju sanding-sanding. Kalau kita tak sanding, buat majlis pengantin ada, tapi tak perlu disanding-sanding. Kali sejarah pun itu sebenarnya daripada budaya Hindu, mempamerkan wanita di kalangan ramai dengan makeupnya, dengan bersanding, dibayar sanding ribu. Itu semua satu pembaziran. Tidak ada apa-apa manfaat pun, malah boleh mencabut keberkatan satu perkahwinan sebenarnya. Tapi dia kerana dah jadi adab. Itu saya kata adab Islam, agama nak disesuaikan dengan adab.
Sebab tu adat ni disesuaikan dengan agama, bukan agama disesuaikan dengan adat. Ada sebahagian dia buat bagus. Lepas tu dengan karaoke ni, lagu tak apa-apa, tak ada Islami langsung. Kita boleh buat perkahwinan, tuan-tuan. Kita nak ada perkataan daripada perkahwinan. Itu asal-asal perkahwinan. Selain daripada nak mengharuskan persetubuhan antara dua badan manusia ini, dia juga nak menghasilkan. Sebab itu Nabi ajar kita ni bila kahwin banyak doa. Pergi jumpa pengantin, doa. Jumpa bapa pengantin, doa. Kan? Lebih tu boleh. Bahkan kalau dalam majlis-majlis walimatul urus, kalau ada perkara-perkara yang tak baik, muka, kalau zaman dulu, bukan tak ada zaman dulu tuan-tuan. Zaman Imam Ahmad tahun 200 Hijriah, zaman walimatul urus dah ada. Cuma tak ada lah macam hari ni, karaoke-karaoke, tapi dah ada nyanyi-nyanyian. Tapi dia pakai gendang, pakai tabel, pakai gendang. Sampai dalam masa Imam Ahmad, dia pernah mengeluarkan fatwa. Mana-mana majlis walimatul urus yang ada perkara haram padanya, umpamanya lagu-lagu yang melalaikan, tabel, umpamanya ada ikhtilaf, percampuran antara lelaki dan wanita, macam sebahagian negeri ini masih mengamalkan joget lambau. Buat majlis kahwin Syiah, malam buat joget lambau. Ada lagi sebahagian negeri, belah-belah ni ada. Saya pernah menghadiri. Apa yang kita nak daripada joget lambau ni? Nari ramai-ramai lelaki perempuan, muda-mudi lah, terloncat-loncat, tergija-gija kan, sampai abu tanah tu naik tu. Okey, baik. Biar Alhamdulillah lah dapat dekat Selangor ni tak ada. Bagus, cuma nak kena modify sikit. Ada karaoke, tak apa tuan. Tapi lagu-lagu Islam, nasyid, lagu-lagu puji Tuhan. Tamu-tamu kita orang majlis surau tak payah apa macam orang luar, ya. Bukan majlis surau ya. Kita belajar lagi, belajar Islam, belajar fiqh, belajar hadis, apa-apa kan. Benda ni penting. Jadi ayo, nak pasal karaoke, Islami karaoke. Macam kawan saya, Cikgu Azlan, dia buat Islami karaoke. Dia pasal lagu-lagu nasyid. Nak panggil dia karaoke, dia beritahu lagu-lagu nasyid. Roh-roh semua tak main. Tak apa buat lah, hiburan lah. Tak apa, nanti buat semua. Okey, baik. Jadi saya sebut pada tuan-tuan, saya sebut tadi, kita orang Melayu, kita banyak menyerap tuan-tuan bahasa daripada bangsa lain. Ada dua bahasa yang kita serap menjadi, dia panggil induk bahasa Melayu. Pertama bahasa Inggeris. Pasal apa kita serap? Sebab dia berkait dengan teknologi. Kan? Televisyen umpamanya. Tuan-tuan, televisyen, orang Mak Salih kata televisyen, kita pun kata televisyen. Ada perkataan lain selain televisyen? Tak ada. Kita ambil teknologi sambil kita ambil perkataan. Radio umpamanya. Ada bahasa Melayu panggil radio panggil apa? Apa radio bahasa Melayu? Tak ada lah, radio lah. Jadi dari sudut teknologi, kita guna bahasa Inggeris secara meluas. Mesin umpamanya, orang Mak Salih kata mesin, kita Melayu kata mesin. Sama lah tu, sikit je bezanya, tulisannya beza. Kita modify sikit lah, tapi masih ada ciri-ciri bahasa Inggeris sebab dia berkaitan teknologi. Jadi kita dah menceduk tuan-tuan. Bahkan dalam satu term dalam bahasa Melayu, dia panggil bahasa serapan. Itulah bahasa daripada bahasa Inggeris yang kita dah jadikan bahasa Melayu sebenarnya, tapi dengan tulisan kita lah. Nampak? Satu lagi bahasa yang kita serap ialah bahasa Arab, kerana pengaruh agama Islam itu sendiri. Tadi pengaruh teknologi, Pak ni pengaruh agama. Nampak? Orang Arab kata masjid, kita pun kata masjid. Orang kata solat, orang Arab kata solat, kita pun kata solat. Orang Arab kata Ramadan, kita pun kata Ramadan. Tak boleh nak terjemah bulan Ramadan ni. Bulan apa? Ramadan ni mana panas, kita tukar lah. Lepas ni tak panggil payah panggil bulan Ramadan, kita panggil bulan panas. Agak menjadi tak menjadi? Tak menjadi ya? Tak boleh. Tak boleh nak terjemah, walaupun boleh terjemah. Orang Arab panggil zakat, kita pun panggil zakat, walaupun kalau ikut boleh terjemah tu. Jadi kita ambil perkataan ini dengan sebab pengaruh agama yang berlaku padanya, dan kita jadikan dia sebagai daripada bahasa Melayu. Tak salah. Sama juga dengan martabat. Martabat ni pun dia bahasa Arab,
kemudian dijadikan bahasa Melayu. Cuma martabat dalam bahasa Melayu dia lebih merujuk kepada kedudukan, kekayaan dia macam itulah, kaya, miskin, martabat. Tapi di sudut bahasa Arab, martabat ni makna tingkatan. Dalam agama ada martabat-martabat. Antaranya hadis yang Nabi sebut inilah 3 martabat dalam agama. Saya dah baca beberapa kali kepada tuan-tuan matan ini. Faham dia sebut matan kan? Apa nama matan? Matan ni ialah hadis lah, kata-kata Nabi, itulah matan. Hadis ni dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama dia panggil sanad. Sanad ni ialah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Daripada Malik, daripada contohlah, daripada Malik, daripada Ma'mar, daripada sekian, daripada sekian, daripada sekian, daripada Abi Hurairah, berkatalah Nabi SAW. Itu dia panggil sanad. Kita nak tahu hadis tu sahih tak sahih, cek sanad ni tau. Berkata Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan niat. Kata-kata Nabi itu dipanggil matan. Kalau sebelum tu dipanggil sanad. Jadi matan ni saya dah baca pada tuan-tuan beberapa kali. Saya pun dah terjemahkan. Hadis yang amat panjang, hadis nombor 2 baru tuan-tuan. Tapi dia hadis yang amat panjang. Nabi sebut 3 perkara yang kisah dia ni Jibril mari jumpa Nabi. Hadis ni dalam akidah dipanggil hadis Jibril. Bila sebut hadis Jibril, hadis ni lah, tak ada hadis lain. Jibril mari jumpa Nabi. Jibril tanya Nabi SAW. Mula-mula Jibril tanya mal iman, atau setengah riwayat mal Islam. Dalam matan ni dia sebut Islam dulu. Mal Islam, dia tanya apa itu Islam. Nabi pun jawab dah. Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Islam ni Nabi kata pertama syahadat. Mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi sebagai Nabi, wakil Tuhan. Mengaku Allah saja sebagai Tuhan, tapi tak nak mengaku Nabi sebagai Nabi, tak sah Islam, belum Islam lagi. Macam ada seorang ilmuwan dan tokoh kita yang tulis pasal anti hadis. Tak sebut nama lah, dia mungkin tuan-tuan kenal. Dia la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dia tak mau. Tahu siapa? Abang Kasim kita lah. Dia nak la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dia tak mau. Pasal dia kata Nabi ni ramai, bukan Nabi Muhammad saja. Pasal apa yang kita nak sebut Muhammad seorang ni? Jadi kita dua mesti kita sabitkan. Pertama, Allah selaku Tuhan. Yang kedua, Nabi Muhammad selaku Nabi. Wa tuqimus solat, dan mendirikan solat. Sebaik-baik amalan umat Islam ialah solat. Dan Allah Ta'ala fardukan kepada kita dalam satu hari ada 7 waktu dalam syariat. Dan satu hari itu ada 7 waktu dalam syariat. Pertama waktu subuh, kedua waktu duha. Bila waktu subuh, waktu naik matahari, waktu naiknya fajar. Apa mana fajar? Fajar ni ialah cahaya-cahaya yang muncul sebelum naiknya matahari. Tuan-tuan perasan waktu subuh ni dah ada cahaya kekuning-kuningan, kehijau-hijauan. Ada dimaksud isfirar, ada disebut sebagai ihmirar di kaki langit sebelah timur. Itu waktu fajar. Matahari malam ni dia gelap. Kan? Bila masuk waktu subuh, kita tengok di kaki langit ada cahaya yang muncul. Itu dipanggil fajar. Kita kat Mekah ni tak nampak lah. Tapi kalau orang duduk tepi pantai, dia nampak. Rumah saya tepi pantai, boleh nampak lah. Dan warna itu dia berbeza-beza setiap hari. Satu bentuk keajaban Allah Azza wa Jalla. Subuh sampai naik matahari. Naik matahari sekadar satu hasta naik dah jengkal macam tu, dipanggil waktu duha. Dan waktu duha ni dia panjang sampai kepada waktu zuhur. Jadi pertama waktu subuh, kedua waktu duha. Waktu subuh Allah Ta'ala wajibkan, kena solat. Cuma Allah Ta'ala fardukan 2 rakaat saja. Sesuai lah, pasal subuh ni dia berat sikit. Orang nak bangun tu masalah sikit. Jadi Allah Ta'ala bagi 2 rakaat. Ataupun
Dengan sebab sebelum daripada subuh Allah Ta'ala dah galakkan kita untuk solat malam. Jadi subuh tu dibagi ringan sikit lah, 2. Nampak? Berbeza-beza lah pandangan ulama dalam hal ini. Namun itu hak Allah Azza wa Jalla. Dia nak bagi 2 ke, nak bagi 4 ke, kita tak tahu. Itu ulama bagi pandangan saja. Baik. Dikatakan waktu subuh Nabi Adam AS diturunkan ke bumi, dia sujud kepada Allah Azza wa Jalla 2 kali. Kita pernah tengok Ustaz Tom punya cerita lah dalam TV Hijrah. Itu pandangan saja, tapi dia bukan sebab utama kenapa Allah Ta'ala wajibkan 2 rakaat salat subuh. Begitu juga dengan sembahyang zuhur. Dia katakan waktu Nabi Nuh AS ditenggelamkan kapalnya, dia sujud 4 kali, maka Allah Ta'ala wajibkan kita solat 4 rakaat. Itu satu bentuk dia panggil ijtihad ulama kita. Namun sebab kenapa Allah Ta'ala wajibkan 2 bab ini hanya Allah Ta'ala saja mengetahuinya. Baik, sesuailah dengan kita 2 subuh. Itu waktu pertama dalam syariat. Kemudian yang kedua duha. Waktu kedua dalam syariat. Cuma subuh Allah Ta'ala wajibkan sebagai permulaan hari untuk kita sembah Allah, wajibkan. Kemudian duha Allah Ta'ala tak wajibkan. Dan Allah Ta'ala bagi waktu duha ni dipanjang sampai kepada hampir waktu zuhur. Dia 10 minit atau 15 minit nak zuhur, tuan-tuan dah tak boleh solat duha lagi. Dan dalam mazhab Syafi'i kita kata duha ni sunat muakkad. Kena semayang lah, kalau boleh jangan kita ambil ringan, dan kita kena solat dengan dia ataupun benar daripada Nabi. Walaupun sebagian ulama dalam mazhab lain dia kata bukan sunat muakkad. Kita sunat muakkad, alhamdulillah. Dan saya sendiri pun setiap hari, alhamdulillah, saya jaranglah tinggalkan sembahyang duha sebagai satu bentuk kita munajat kepada Allah Ta'ala. Pagi ni pun kita banyak free kan, bolehlah kita setakat nak sembahyang tu. So kurang 2 rakaat, maksimum 8, ataupun sebagian ulama kata maksimum 12. Kalau rajin sangat buatlah. Tapi kalau dapat 2 atau 4 rakaat nanti buat 2 hal. Waktu ketiga waktu zuhur. Bila matahari tegak di atas kepala, dia terlincir sikit. Saya tak pastilah tuan-tuan dah sudah buat waktu-waktu solat ni. Mereka kita kena tahulah sebab dia tak berapa susah mana pun. Kemudian waktu keempat waktu asar. Kemudian waktu kelima waktu maghrib. Kemudian waktu keenam waktu isyak. Kemudian waktu yang ketujuh adalah waktu pertengahan malam. 5 waktu ini Allah Ta'ala wajibkan dalam syariat. Mesti semayang. Walaupun seorang, walaupun di hujung-hujung waktu. Oi, lagi 2 minit nak asar. Zuhur tak semayang lagi. Kita mazhab Syafi'i zuhur ni cepat. Kalau orang mazhab Hanafi tak apa tuan-tuan. Dia zuhur sampai pukul 5 setengah, 2 kali bayang. Kita pacak tiang, bayang sama panjang dengan tiang, habis dah waktu zuhur. Nampak? Mazhab Hanafi tak. Tiang tu, bayang tu dia kena 2 kali. Dia mazhab Hanafi dia ada 2 mazhab. Satu mazhab zuhur sama macam kita. Satu mazhab lagi zuhur dia lewat sikit. Pasal dia asal lewat. Tuan-tuan pergi masjid dia azan asar berapa? 5.30. Pukul 5 dia boleh sembahyang zuhur. Waktu dia panjang. Walaupun sebagian ulama mazhab Hanafi pun dia macam kita. Waktu zuhur habis macam kita. Tapi bagi mereka habis waktu zuhur tak masuk asar lagi. Dia ada transit. Antara zuhur dengan asar dia ada transit. Zuhur habis 4.45, tapi tak ada sembahyang asar lagi. Ada pula macam tu. Itu depa kan, perbahasan dalam fiqh depa macam tu. Pukul 5.30 tu baru masuk asar. Dia ada transit antara asar dan zuhur. Tapi sebagian mazhab ulama mereka kata tak ada transit. Zuhur panjang sampai 2 kali tiang. Mana sampai 5.30 lah. Kita dah 1 kali tiang dah habis waktu zuhur. Kena sembahyang 2 minit lagi tuan-tuan nak sembahyang asar. Berlaku bukan pada orang lain, pada kita sendiri pun. Oi, 2 minit lagi tak apalah, tunggu masuk waktu jap lagi apa-apa. Tak payah tuan, ambil wuduk sembahyang. Walaupun tuan-tuan dapat hanya takbiratul ihram, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, dah masuk waktu dah. Tak apa. Kalau kita tak sengaja melewat-lewat, tapi kalau sengaja bersolat. Tapi sekurang-kurang solat ni ialah kita lepas 1 rakaat. Tuan-tuan sembahyang Allahu akbar, baca Fatihah, rukuk, sujud, naik rakaat yang kedua, masuk waktu asar. Ulama kata tak berdosa. Pasal kita sempat 1 rakaat solat dalam waktunya. Tengok Allah Ta'ala tuan-tuan. Dia suruh sembahyang 4 rakaat. Waktu dia bagi panjang.
Tapi untuk dia bagi dosa pada kita tu, kalau kita tak semayang ke 4 rakaat ni. Kalau kita sempat semayang 1 rakaat aja. 1 rakaat aja sempat ni. Semayang 1 rakaat, masuk rakaat kedua dah masuk waktu yang baru. Ulama kata tak berdosa. Pasal Nabi kata man adraka rak'atan minas solat faqad adraka solat. Siapa yang sempat semayang 1 rakaat aja, dia sudah sempat solat pada. Sebab tu tuan bila masuk masbuk, imam tengah rokok, tuan masuk rokok, sempat rokok bersama imam. Tuan dah dapat 1 rakaat, padahal tak sebab qiyam dengan imam pun. Sebab semayang ni dia punya pegangan dia dalam banyak hal rokok. Baik. Jadi semayang malam 2 waktu Allah Ta'ala tak wajibkan, Allah Ta'ala galakkan sahaja, terutama semayang duha dan semayang malam. Kita 2-2 4 ni tuan-tuan, walaupun dia tak wajib, kita kena ambil bahagian lah. Pagi semayang juga lah duha 2 rakaat. Malam pun sama, kita semayang juga 2 rakaat qiyamul lail. Tapi kalau kita tak boleh nak qiyamul lail, sekurang-kurangnya ialah 2 rakaat selepas isyak kita semayang, ataupun 2 rakaat sebelum subuh. Tu minimum. Sebab itu kita lepas semayang, sebagai ulama kata solat selepas isyak sudah dikira daripada solat malam, walaupun dia bukan qiyamul lail. Maka ba'dul isyak, Nabi kata fahuwa minal lail. Apa-apa yang kamu solat selepas isyak, dia sudah dikira daripada solatul lail, semayang malam. Cuma pahala dia mungkin tak sama lah, tapi semua kita semayang. Ataupun sekurang-kurangnya 1 rakaat witir dah termasuk dalam solat malam. Witir ni penting juga. Untunglah kita mazhab Syafi'i, witir tak wajib, tak bau, tak semayang tak berdosa. Ada sebagai ulama kata tak semayang tak berdosa, dia wajib ke semayang witir. Umpama dalam mazhab Hanafi wajib. Al-Imam Malik tuan-tuan, seseorang itu nak jadi saksi, dia mesti tak tinggal solat witir. Bukan semayang fardu, witir. Kawan dia tuduh kawan dia berzina, mesti ada 4 saksi. Cek 4 orang, cek tak semayang witir, la tuqbal syahadatu. Jangan ambil kesaksian dia pasal dia tak semayang witir. Itu tak semayang witir. Kalau tak semayang fardu tak tahu. Tak semayang berjemaah, lagi tak boleh pakai, tak boleh ambil kesaksian dia. Sunnah pun ulama ambil berat, apatah lagi wajib-wajib, fardu-fardu. Baik. Jadi Nabi sebut pertama syahadah, kedua solat. As-solat, kita pun panggil solat, Islam pun panggil solat, Melayu pun panggil solat, agama pun panggil solat. Apa nak solat? As-solat ni ad-doa. Semayang ni ialah doa. Sebab tu dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi, bila Allah atau Nabi kata solat, dia memberi 2 makna. Kadang-kadang doa, kadang-kadang semayang macam kita semayang lah. Sebab perkataan sembahyang ini as-solat, di sisi bahasa Arab memberi makna doa. Semayang tu sendiri doa. Bahkan semayang tu sendiri doa. Semua ada doa. Dalam qiyam ada doa, dalam rukuk ada doa, dalam i'tidal ada doa, dalam sujud ada doa, duduk atau duduk sujud doa, dalam tasyahud pun ada doa. Mana satu part dalam solat yang tak ada doa? Semua doa. Tuan-tuan baca Fatihah dalam qiyam, ihdinas siratal mustaqim, doa. Cuma jangan angkat tangan. Ihdinas siratal mustaqim. Dia ingat doa ni semua kena angkat tangan, dia pun angkat tangan. Doa daripada Quran, doa wiri yang kita buat secara lazim, sebenarnya tak perlu angkat tangan. Tuan-tuan masuk masjid sunat baca doa, bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tak perlu angkat tangan. Tapi angkat tak salah lah, tapi tak perlu angkat tangan. Pasal apa? Pasal itu doa zikir. Dia doa tapi dia zikir. Doa selepas azan tak perlu angkat tangan, tapi angkat tak salah. Pasal dia doa zikir. Doa antara doa khutbah kedua Jumaat, ni ulama pun tak sepakat. Sebahagian tak bagi kita angkat tangan, sebahagian kata harus angkat tangan atas beberapa dasar. Saya tak angkat tangan masa khutbah Jumaat. Kalau imam angkat tangan, harus angkat tangan. Ni imam angkat tangan, kita tak angkat tangan, kan? Dia afdal tak angkat tangan sebenarnya. Paling tu kita belajar ilmu hadis, afdal tak angkat tangan, tapi harus tak salah. Orang angkat tangan tu waktu tak boleh marah lah. Orang jangan angkat tangan pasal aku tak angkat tangan, dia tak boleh marah. Tapi
Tapi sebaiknya kita tak perlu angkat tangan sebab dia doa. Tapi doa, umpama kita doa dalam Quran, kita payah tak angkat tangan. Kecuali kalau khatib angkat tangan. Dan khatib tak boleh angkat tangan sewenang-wenangnya. Mesti ada alasan dan mesti ada, dia panggil hujah syariat yang dia angkat tangan. Umpamanya berdoa dalam peperangan boleh angkat tangan. Umpama doa minta hujan boleh angkat tangan. Nabi satu kali baca khutbah, kan, orang masuk minta Nabi doa, Nabi angkat tangan, sahabat angkat tangan. Waktu itu lah. Tapi tak salah, kita tahu yang betul. Tapi biasalah, bila kita tak angkat, orang yang angkat, kita rasa tak selesa pula. Orang tuduh kita macam-macam pula, ya tak? Tapi kebenaran kita tak perlu lihat pada orang. Kita beragama bukan kerana orang. Yang nak meluruskan kita dari sudut amalan bukan manusia, tapi ilmu. Saya ada sebuah lama boleh tuan. Apa? Ilmu. Al-ilmu imamul amal, kata Imam Al-Ghazali. Imam kita ni ilmu, bukan orang. Bukan orang lain, ilmu. Yang mana kita dapati dia lebih baik, maka kita buat, walaupun seluruh orang tak buat. Yang mana kita dapati dia tak baik, kita tinggalkan, walaupun seluruh umat melakukan. Itu kaedah dalam syarak. Baik, InsyaAllah. Tuan-tuan qiyam, tuan-tuan baca doa. Ini Siratal Mustaqim, doa. Allah Ta'ala syariatkan dalam Al-Fatihah ada doa. Tuan-tuan rokok, tuan-tuan doa. Ada doa. Sebagian Nabi doa, sebagian Nabi zikir. Sebagian Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim, sebagian Nabi kata Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Sebagian Nabi doa Subhana, terutama bila Nabi nak wafat. Bila ayat Quran turun, iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah terakhir yang turun dalam Quran, ikut satu qaul ulama, kata Imam Suyuti rahimahullah taala, Nabi memperbanyakkan zikir dalam rokok dan juga dalam sujud serta di luar solat dengan membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Doa, puji Allah, minta ampun. Puji Allah, minta ampun. Pasal Allah Ta'ala suruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi pun baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli dalam rokok. Doa. Dalam sujud pun sama, Nabi baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian dulu antara dua sujud tu kau baca rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, ataupun rabbighfirli tak ada salah, tapi dia satu doa. Sujud lagi doa lagi. Dalam tasyahud doa, tuan-tuan baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, tu puji Allah, bukan doa lah. Kan surah la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu, lepas tu doa. Bahkan selawat tu pun doa juga. Itu doa. Bahkan di sisi sebagian ulama, kalau tak baca doa dalam tasyahud, tak sah solat. Kita untunglah mazhab Syafi'i, cukup dengan solat selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sah dah. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Assalamualaikum, sah dah. Tak ada doa, selawat je, tak apa. Baik sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Okey. Kan? Tak baca doa. Tapi sebagai ulama umpama al-Imam Ibn Arabi, dia mewajibkan doa. Tak doa tak sah solat. Pasal apa? Pasal Nabi dia kata tidak pernah meninggalkan doa dalam tasyahud. Terutama minta berlindung daripada empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Minta berlindung daripada neraka, minta berlindung daripada azab kubur, nak mati neraka kan. Minta berlindung daripada kejahatan manusia, minta berlindung daripada dajjal. Empat benda ni tuan-tuan, Nabi sentiasa baca dan Nabi perintahkan kita baca. Tadi dia wajib, dia kata kena baca. Kita pun baca. Sementara pula tuan-tuan, tasyahud adalah waktu mustajab doa. Sehingga sebagai ulama kata boleh kita doa dengan bahasa lain kalau kita tak erti bahasa Arab. Sebab dia waktu mustajab. Lagi pula dia di hujung solat, di mana sebagai ulama dia tak kira ia sebagai solat yang rasmi.
Tuan-tuan dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, ketut. Tak salam lagi tu. Tak payah qada sembahyang. Kita dah habis sembahyang. Di sisi mereka lah. Tapi di sisi kita kena qada lah. Kalau boleh tahan dulu ketut. Salam dulu, baru ketut. Tidak kena sembahyang balik. Nampak? Tak apalah perbezaan hukum dalam fiqh ni dia benda biasa. Dan setiap orang dia ada hujah masing-masing. Kita beramal ikut ilmu yang kita ada. Baik. Jadi semayang. Kemudian Nabi kata pula, jadi semayang kita kena sempurnakan. Ada semayang yang wajib, ada semayang fardu ain, ada semayang fardu kifayah, ada semayang sunat muakkad, ada semayang tidak sunat muakkad. Apa semayang fardu ain? 5 waktu yang saya dah sebut tadi. Apa semayang fardu kifayah? Tambah lagi satu, semayang Jumaat. Jadi 6 lah. 5 waktu semayang fardu, campur semayang Jumaat jadi 6. Tapi ada sebagian ulama dia kata 5 juga. Pasal Jumaat tu badan ganti kepada Zuhur. Tapi sebagian ulama dia kata bukan, Jumaat bukan ganti Zuhur, Jumaat lain, Zuhur lain. Pasal Zuhur, Jumaat dia ada hukum hakam dia yang tersendiri. Dia bukan badan kepada Zuhur. Tak kisahlah. Dia boleh kata 5, dia boleh kata 6. Bilangan ni tak ada apa-apa. Jadi semayang tu samalah. Yang fardu kifayah, apa yang fardu kifayah? Semayang berjemaah fardu kifayah. Lagi semayang jenazah. Jenazah, semayang jenazah fardu kifayah. Tapi semayang jenazah betul-betul semayang jenazah. Jenazah tu belum ditanam dan belum disembahyangkan, itu jadi fardu kifayah. Tiba-tiba dah ditanam, dah disembahyangkan, dah pun ditanam, kita pergi kat kubur nak sembahyang jenazah, itu dah jadi sunnah. Fardu kifayah ni hak mula-mula. Masa orang tak ada orang sembahyang lagi kat atas diri, itu wajib kita sembahyang kat atas. Walaupun hanya 3 orang kena sembahyang. Hak selebihnya itu dia jadi sunnah. Cerita dia sembahyang jenazah fardu kifayah. Kalau segolongan dah buat, maka yang lain tak wajib buat lagi. Tapi boleh juga buat atas dasar sunnah. Sunnah kita buat. Lepas tu kita kadang-kadang kebetulan kita sembahyang Zuhur, ada jenazah dibawa masuk ke masjid. Sembahyanglah tuan-tuan bersama-sama. Sekejap je sembahyang jenazah. Nampak? Dan sembahyang jenazah ni tak perlu kita lama-lama selepas sembahyang pun. Sembahyang sebenarnya jenazah ni tuan-tuan, cukup dan kita sembahyang jenazah pada sembahyang jenazah, doa betul-betul. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi sekali, ataupun 2 kali boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus membawa jenazah keluar daripada masjid. Tak perlu nak al-Fatihah, nak doa lagi. Cukup dengan solat jenazah itu. Nampak? Percepatkan bawa jenazah itu pergi ke kuburan, kerana itu yang ditutup oleh syariat sebenarnya. Nampak? Tak perlu. Ini kadang-kadang kita lepas sembahyang jenazah, baca Fatihah lagi, baca 3 rukuk lagi, baca doa lagi. Sedangkan solat jenazah itu sendiri doa. Bahkan Nabi suruh kita doa betul-betul masa sembahyang. Iza solat ahadukum ala janazatin akhlisu doa. Dia kata, bila kamu sembahyang jenazah kepada seseorang, betul-betul doa, ikhlaskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa, diberi kebaikan pada jenazah itu. Masa jenazah tu doa betul-betul, sembahyang betul-betul, jenazah betul-betul. Lama sikit tak apa, jadi masa sembahyang. Lepas sembahyang tak perlu. Sembahyang jenazah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bawa jenazah. Terus bawa jenazah pergi ke tanah kuburan. Buat pun tak salah. Tapi sebaiknya ialah kita doa betul-betul semasa kita solat jenazah. Baik. Lagi yang sunat muakkad saya dah sebut dah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, adalah. Yang mana muakkad, rawatib, ba'diyah, qabliyah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat selepas sebelum zuhur. Kata sebagai ulama kata 4 rakaat. 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Itu yang rawatib. 10 lah ataupun 12. Kalau mana kata 4 rakaat sebelum zuhur, dia jadi 12. Kalau mana kata 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, dia jadi 10. Pasal ulama pendirian dia tak sama. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tak sama. Adalah beberapa nas yang menjadi pegangan di orang. Antara hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah. Ikut Aisyah 12, ikut Ibnu Umar 10.
riwayat tak sama, tak apalah. Ada sebahagian dia berpegang pada nas itu, ada sebahagian dia berpegang pada nas itu. Nampak? Itu dipanggil yang muakkad yang rawatib. Ada muakkad yang tidak rawatib, di luar daripada waktu solat. Umpamanya tahiyatul masjid, masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid. Melainkan kalau kita masuk masjid, orang dah sembahyang, tak apalah, gugurlah. Tapi kalau kita masuk masjid, walaupun Tok Khatib tengah bagi khutbah, kita juga disunatkan solat 2 rakaat. Main juga, tapi dengan sembahyang yang ringan. Dan juga dengan syarat Tok Khatib itu masih di khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua di awal-awal. Tapi kalau Khatib dah baca doa, tak bolehlah masuk dulu. Sebab khutbah dah nak habis, kan? Jadi duduk. Nampak? Itu yang di luar daripada waktu-waktu yang tertentu. Umpama tahiyatul masjid, umpama sunat wudu, juga muakkad. Lepas kita ambil wudu, kita disunatkan solat 2 rakaat. Walaupun benda ni kita tak boleh buat sentiasa, tapi sekali-sekala kita buat juga. Pasal Nabi SAW bila Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, tuan. Kemudian Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Balik dia tanya Bilal, dia tanya, pasal apa kau masuk syurga dulu sebelum aku ni? Aku masuk dah dengar tapak kaki kau kat dalam. Mana kau masuk syurga dulu pada aku pula? Bima sabaqtanil jannah, Nabi tanya Bilal, kata Allah, pasal apa kau masuk syurga dulu pada aku? Apa kau buat? Bilal pun bagi tahu, aku lepas wudu, aku selalu sembahyang 2 rakaat. Ulama letak title sembahyang 2 rakaat selepas wudu. Nampak? Lagi sembahyang duha. Apa lagi? Itu yang muakkad. Dan lagi satu sembahyang malam. Sembahyang malam ni yang paling muakkad, witir. Sampai dia digezet dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Abi Syuja' dalam matan beliau masyhur. Dalam matan mazhab Syafi'i, matan yang paling masyhur matan Abi Syuja'. Banyaklah ulama diurai, antara Imam Taqi dan Al-Hasni diurai. Dia kata wa minas sunan al-muakkadat salatul lail wa salatul witri wa salatul duha. Antara sembahyang sunat yang muakkad betul-betul, dia kata 3. Sembahyang witir, sembahyang malam dan sembahyang duha. Itu yang digezet dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nampak? Sembahyang malam lah. Kalau tak ada sembahyang malam, sekurang-kurangnya witir tu. Walaupun tu tahu witir selepas Isyak. Kita lepas sembahyang Isyak, masa tu rakaat aja, main witir. Okey, fine. Tapi lebih baik sekurang-kurang witir ialah 2 rakaat Isyak ba'diyah, kemudian diikuti dengan 1 rakaat witir. Komen digezet dalam bacaan Nabi Syuja' itu. Tapi kalau tuan sembahyang 1 rakaat pun tak apa. Hari ni pernah sangat lah, aku dengan 1 rakaat je. Tak apa, lepas sembahyang Isyak tuan sembahyang 1 rakaat. Balik rehat je pukul 12 malam, badan sihat, rasa nak sembahyang ba'diyah suruh sembahyang. Tak ada syarat selepas kita witir tak boleh sembahyang dah. Tuan-tuan sembahyang bulan puasa kan, tarawih witir, tak apa, sembahyang witir. Kau rumah nak balik sembahyang ni, sembahyang tak apa. Cuma witir tak boleh ulang 2 kali lah. Kalau nak ulang 2 kali ada cara. Nanti suruh lah. Baik. Yang Nabi sebut begitu, kemudian Nabi sebut waktu di zakat, dan kamu kena bayar zakat. Nampak? Kena bayar zakat. Mana zakat? Zakat ni dari sudut bahasa dia panggil at-tazkiyah, menyucikan. Dari sudut syaraknya ialah mengeluarkan suatu kumpulan wang bila cukup haul dan nisabnya dengan syarat-syarat tertentu. Ikhrajul malin makhsus bi syurutin makhsusah, dia kata. Ma'al hauli wal nisab. Mengeluarkan suatu wang bila sudah cukup tempoh dan haknya. Kadang-kadang ada yang kena dua-dua, haul dengan nisab. Ada sebahagian harta tak perlu haul, tapi cuma kena nisab saja. Orang buat pelaburan umpama kan, bagi 100,000 kat bank. Pelaburan Islam lah. Lepas sebulan dapat untung 1 juta. Itu tak perlu haul, dia kena nisab. Adalah perkara yang tak perlu haul, ada perkara yang perlu haul. Dan 5 zakat yang paling utama dalam fiqh antara zakat emas dan perak, zakat tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, kemudian zakat haiwan ternakan, kemudian zakat apa lagi? Zakatul naqdain, emas dan perak, kemudian zakatul an'am, zakat haiwan, kemudian zakatul zuru', zakat tanam-tanaman, termasuklah biji-bijian, gandum-ganduman, padi dan seumpamanya. Zakatul rukaz, zakat
tanah. Yang kata tengoklah tanah dia ada harta korun, dia kena bayar zakat. Lagi satu, apa nama zakat apa lagi satu? Zakatul naqdain, zakatul zuruk, zakatul asma, zakatul mawashi, zakatul rukas. Ada 5 jenis itulah. Cuma sejak akhir-akhir ini ada satu lagi jenis zakat, dia panggil zakat pendapatan. Zakat wang simpanan tu dia ikut zakat emas. Tengoklah, dia panggil zakat pendapatan. Walaupun tak semua ilmuwan setuju dengan zakat kursi ini, tapi kalau boleh kita laksanakan jugalah. Ada beberapa dasar. Bahkan dalam fatwa sedunia yang dikeluarkan oleh Dr. Sukardawi, kata wajib mengeluarkan zakat gaji jika cukup nisab dan haul. Pasal orang makan gaji hari ini setengah-setengah jawatan tak ada beza dengan orang yang berniaga, kan? Dia sama saja. Sebab ilah kepada zakat ialah harta, walaupun daripada mana ia dihasilkan. Cuma mungkinlah dulu-dulu ni makan gaji tak terkenal pekerjaan itu. Sekarang juga makan gaji. Dulu banyak orang kerja sendiri. Betul tak? Bukan kata beribu tahun dulu, 100 tahun dulu orang tak makan gaji. Untuk nenek kita ada makan gaji. Tak? Nenek kita tanam sendiri, niaga sendiri. Jadi kadang-kadang hukum ni dia boleh muncul, tapi ada hujah. Dr. Qardawi dia ada hujah, dia ada pengayak Quran dan juga benda-benda lain yang kena lah. Dan mana-mana fatwa dan ijtihad baru yang dikeluarkan oleh ilmuwan contemporary, kita kena terima, walaupun kita berbeza pandangan dengannya. Mungkin saya ustaz, saya dengan ilmu saya ada, saya tak setuju zakat pendapatan ni. Tak apalah, kita ilmu kita ada, tapi kita galakkan juga orang berzakat supaya kita boleh gunakan wang itu pada jalan yang betul. Tak bolehlah kita nak asuh orang pula yang kau bayar zakat pendapatan. Tak wajib ni, tak dalam Quran, tak dalam hadis, ni baru ni. Supaya kita nak asuh orang itu. Jadi kita ada pilihan kita sendiri, tapi kita menghormati fatwa pihak yang bertanggungjawab kepada umat Islam. Biar umat Islam bayar zakat pendapatan tak apa. Baik. Kemudian Nabi sebut wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kita puasa itulah, kan? Itu puasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi kata wa tahujjul bait. Mana puasa? Puasa mana imsak, menahan diri je lah. Al-imsak anil mufattirat ayyama Ramadan, menahan diri daripada berbuat perkara yang membatalkan puasa siang hari bulan Ramadan. Malam tak apa. Wa tahujjul bait, Nabi kata man istata'a ilaihi sabila. Dan akhir sekali Nabi kata menunaikan haji kepada orang yang mampu. Mampu ni banyaklah takrifan ulama apa yang dimaksudkan dengan mampu itu. Bila Nabi kata begitu, malaikat pun kata sadaqta wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia tanya Nabi, dia kata benar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bahkan ini adalah sekurang-kurang amalan dalam agama. Bukan semua sahabat Nabi ajar benda yang rumit-rumit, kan? Ada sahabat tuan-tuan Abi Hurairah, Nabi pesan pada dia, kau duha jangan tinggal, kau berwuduk sebelum tidur kau jangan tinggal, kau berpuasa setiap bulan 3 hari kau jangan tinggal. Apa dia rekod oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata awsani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amun. Abu Hurairah kata Nabi suruh aku buat 3 benda, aku tak akan tinggal sampai aku mati. Antaranya dia kata sembahyang duha, antaranya dia kata berwuduk sebelum tidur. Dulu saya pernah sebut tuan-tuan, jangan tidur melainkan dengan wuduk. Banyak kali dah sebut, ini saya sebut lagi. Sebelum ni kalau tuan-tuan tidur tu oi, tak wuduk, tak wuduk tuan-tuan. Bukan susah mana pun. Paling-paling kurang wuduk yang wajib 4 tu dah, kan? Sekali. Dan yang 4 wajib. Dah lepas tu wuduk semua dengan 3 ganti basuhan macam biasa. Terpulang lah, jadi wuduk. Yang ketiga, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Nama ada puasa putih atau puasa hitam, puasa gelap akhir bulan dan juga di pertengahan bulan. Dia panggil saum bayar dengan saum sawal. Tak kisahlah, jadi puasa. Nabi ajak Abu Hurairah, tapi pada sebagian sahabat, umpama orang yang baru masuk Islam, Nabi dia Arabi, Nabi tak ajar begitu. Tanya mana amalan yang aku nak kena buat dalam agama. Nabi kata 5 waktu solat. Ada lagi tak? Kita tak ada. Kalau ada pun sunnah lah. Hal alayya ghairuha, dia kata la ilaha illallah. Ada saya Bukhari pada Talha bin Ubaidillah. Nabi ajar kepada orang baru musyrik dah muda. Apa lagi yang aku nak kena buat? Dia kata puasa bulan Ramadan. Ada puasa lain tak wajib? Tak ada, Nabi kata.
kalau kau suka nak buat lah, kau suka soleh. Tanya lagi, Nabi kata zakat, Nabi kata haji. Ada orang lain tak? Nabi kata tak ada. Hak ni je hak wajib. Bila dah habis begitu, dia kata wallahi, demi Allah, la azidu ala hadza wa la anqus. Lepas ni dia kata aku nak buat hak wajib je, takkan kurang, takkan lebih. Dia sumpah, dia kata Nabi aku nak buat hak wajib, tak lebih, tak kurang. Nabi kata masarahu ayyanzu ila ahli jannah falyanzu ila hadza. Nabi kata pada sahabat dia, kalau kau nak tengok ahli syurga, kau tengok orang. Walaupun dia nak buat hak wajib saja, tapi dia berazam nak buat sungguh-sungguh walaupun buat wajib saja. Nampak? Sebab tu kita tak dibenarkan menceluk seseorang yang tidak melakukan perkara yang tidak diwajibkan. Kita lepas semayang, tak kawan kita lepas semayang saya cabut aja, aku tak pernah tengok dia semayang sunat. Kita cakap belakang, saya tak boleh. Sebab hak sunat. Kita tak boleh engkau kepada orang yang meninggalkan. Nak nasihat tak apa nasihat, tapi kita tak boleh kecam. Pasal jaminan Nabi, orang yang semayang fardu saja dengan keadaan yang sempurna, ada jaminan syurga dan kelepasan daripada azab ke atas. Maka tak boleh kita kecam. Tapi kita kena nasihat. Okey, baik. Jadi kita dah masuk isyak lebih 10 minit. Kemudian Nabi sebut lagi pasal iman. Ini saya dah, saya ingat dah 5-6 bulan dah saya dah baca hadis ni. Ini pasal Islam. Kemudian Nabi sebut pula pasal iman. Beriman pada Allah, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari akhirat, dan beriman pada qada dan qadar. Yang mana saya akan sebut sikit sebanyak lagi lah benda-benda yang saya rasa masih miss, nak bagi kita semua faham. Dan akhir sekali Nabi ditanya tentang ihsan. Kenalah selama dalam ihsan. Ihsan ni mana sembah Allah, bahawa kita melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan melihat Allah Azza wa Jalla? Dan kalau kita tak boleh melihat Allah, kita kena anggap Allah melihat kita. Nabi ditanya tentang hari akhirat. Nabi pun sebutlah tanda-tanda yang berlaku. Sebagai ulama letak tanda yang kecil, sebagai ulama letak tanda yang besar. Namun sebagian besar daripada yang kita tengok ini tak berlaku. Cuma tak tahu Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya kiamat ni, mati tu kiamat tau. Tapi kata memata faqad qamat kiamat tu. Siapa yang mati, maka telah bangkitlah kiamat. Kita kena bersedia yang itu sebenarnya. Walaupun adalah benda-benda lain kita kena bersedia. Hari ni lah, hari Jumaat tuan-tuan, kita kena baca surah Al-Kahfi. Kena baca. Tuan-tuan nak baca malam Jumaat surah Yasin, silakan. Tak apa. Tapi Kahfi jangan tinggal. Sebab membaca surah Kahfi sunnah yang pasti. Memang betul-betul daripada mulut Nabi SAW. Adapun membaca Yasin, dia sunnah yang tidak pasti. Belum tentu perkataan itu keluar daripada Nabi, tapi digalakkan kita lakukan apa-apa dasar. Namun yang pasti ni kita tak boleh tinggal. Hak jadi salah ni ialah hak tak pasti kita amalkan sungguh-sungguh, hak pasti kita abaikan. Hak tu tak benar. Tapi kalau dua-dua kita buat tak apa. Tapi yang penting, yang pasti kita tak boleh tinggal. Al-Kahfi bukan nak baca semua 110 ayat, 5 line. Tak semua. Baca sekadar yang termampu. Paling-paling busuk, paling-paling tak boleh buat pun 10 ayat yang pertama. 10 ayat saja. Maqra 10 ayat ni awal dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal. Siapa yang baca 10 ayat daripada surah Kahfi, Nabi kata terlindung daripada dajjal. Bukan Nabi suruh baca 100 ayat, 10 ayat saja. Tapi kalau lebih, alhamdulillah. Tapi sekurang-kurang 10 ayat mesti kita baca. Mesti kita baca. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Mungkin dalam kuliah yang akan datang saya akan sebut lagi sekali pasal iman. Ada benda yang saya miss, saya belum sebut pada tuan-tuan. Kemudian yang bersabit dengan tanda-tanda kiamat, yang mana yang ada hubung kait dengan kehidupan kita dan kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan kemudian kita akan tutup hadis ini. Kemudian the next kuliah lagi satu kita masuk ke hadis ketiga, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim juga daripada Ibnu Umar. Hadis yang pertama dan kedua daripada bapaknya Umar Al-Khattab. Hadis yang ketiga daripada anaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Ibnu Umar meriwayatkan hadis lebih banyak daripada bapaknya. Umar hadis tak banyaklah, kan? Tapi anak dia lebih banyak. Bahkan ilmu Ibnu Umar lebih luas tersebar
berbanding ilmu bapaknya Sayyidina Umar sendiri. Itulah hebat anak dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi aku qauli hadza wa tawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh Allah azza wa jalla wa ta'ala pada dia juga melalui firman saya. Mudah-mudahan kita dapat membaca insyaallah. Tutup majlis atas cerita Quran dan surah Al-Asr.